Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Puan Haja Noridah binti Haji Ibrahim, Setiausaha Pertandingan Mari Bercerita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Suziana binti Mos alias Mustafa, iaitu penolong Setiausaha Pertandingan Mari Bercerita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun ribuan terima kasih diucapkan kepada keduanya ya kerana sudi hadir ke studio Ramai Pagi untuk sama-sama berkongsi mengenai dengan satu pertandingan, iaitu pertandingan Mari Bercerita bagi tahun 2026. Jadi Muhammad ya, tanpa melengahkan masa, kita terus saja kena bersama dengan Puan Haja Noridah. Jadi Puan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita mengenai dengan latar belakang pertandingan. Silakan. Terima kasih ya kepada kedua bis kita dan menjemput kami datang ke RTB ya. Okey. Sebelum itu barangkali pertandingan Mari Bercerita ini merupakan salah satu projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu melalui bahagian perpustakaan. Dan ia diadakan sejak tahun 1983. Dari sejak itu sehingga kini mengalami banyak perubahan. Perubahan iaitu cara penganjuran. Betul. Di mana pada tahun 1983 hingga 2007 peserta bercerita langsung di hadapan halayak. Dan pada 2008 hingga 2013 bercerita langsung melihat melalui gambar yang telah disediakan. Gambar, jadi diorang ada idea sendiri yang kan, di mana peserta spontan tu bercerita, mengolah, menyusun cerita sendiri. Ya. Dan pada 2014 hingga 2020 peserta bercerita langsung berbalik semula, yang dari awal macam tadi yang dari tahun 83. Dan 2018 bermulalah ada dua kategori. Sebelum itu bahasa cara penyampaian berbahasa Melayu sahaja. Dan pada 2018 ini bermula pada dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ya. Dan 2022 hingga kini bercerita dalam rakaman video bagi peringkat saringan sahaja. Dan peringkat akhir akan diadakan secara langsung bercerita di halayak. Ya, itu saja. Baik, itu ada sedikit perubahan ya dalam pertandingan berkenaan, dan juga mungkin dapat dikongsikan Puan Haja mengenai dengan untuk tahun ini, adakah ada temanya tersendiri ni Puan? Ya, memang ada tema, iaitu pada tahun ini adalah bertemakan Baca Hari Ini Cipta Dunia Esok. Yang mana ia menjelaskan membaca merupakan asas pembentukan individu yang berilmu, kreatif dan berdaya saing. Dan melalui pembacaan itu juga kanak-kanak dapat menjana idea, idea yang baharu, memperluas imajinasi serta membina pemikiran kritis yang mampu mencetuskan perubahan positif untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Generasi yang membudayakan amalan membaca juga berpotensi melahirkan pemimpin masa depan yang berkaliber, berpengetahuan luas dan mampu mencorakkan dunia yang lebih maju dan progresif. Tema ini juga menekankan bahawa setiap buku yang dibaca hari ini mampu menjadi sumber inspirasi, inovasi dan penciptaan idea baharu yang membentuk dunia esok yang lebih mampan, berdaya tahan dan penuh nilai kemanusiaan. Dalam era digital masa kini dan kecerdasan buatan masa kini juga, budaya membaca perlu terus diperkukuh, bukannya menuju ke sana saja. Tapi membaca itu mesti diperkukuh agar generasi muda bukan saja menjadi pengguna yang bijak dalam teknologi, malah mencipta ilmu, peneraju inovasi dan ejen perubahan yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa ya. Dengan adanya pertandingan ini dapat dijadikan sebagai platform untuk kanak-kanak dan menggalakkan kanak-kanak menghayati nilai membaca melalui penyampaian cerita yang kreatif, imajinatif dan bermakna, selaras dengan
aspirasi strategi membaca kebangsaan yang baru-baru ini juga Dewan Bahasa lancarkan dalam membudayakan amalan membaca sebagai gaya hidup dan asas pembentukan masyarakat. Ya, Alhamdulillah kita dapat mengetahui bersama mengenai dengan latar belakang pertandingan dan juga tema bagi pertandingan Mari Bercerita pada tahun ini. Jadi kita akan beralih bersama dengan Puan Suziana. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan apakah antara tujuan pertandingan ini diadakan. Silakan Puan. Antara tujuan dan objektif menganjurkan pertandingan ini adalah memupuk semangat membaca dalam kalangan kanak-kanak dan meningkatkan daya imajinasi, seterusnya mencungkil bakat-bakat baharu dan meningkatkan keyakinan diri setiap peserta, menjadikan cerita sebagai sumber inspirasi, imajinasi, inisiatif dan kreativiti semasa kanak-kanak itu menyampaikan cerita, seterusnya membiasakan kanak-kanak fasih dan lancar dalam menyampaikan cerita, dan seterusnya melahirkan generasi yang berfikiran kreatif, terbuka dan berkeyakinan dalam mengekspresikan idea mereka sendiri serta mampu meluahkannya dalam bentuk cerita. Baik, itulah ya. Memang kalau dilihat juga kanak-kanak Puan ya, mereka ini lebih mempunyai imajinasi yang tersendiri. Jadi kalau kita ni sekat mereka jadi sudah membesar, mereka tidak akan dapat meluahkan imajinasi mereka. Seperti yang saya kongsikan tadi, gajah boleh terbang. Bagi kita ni sebagai orang dewasa mustahil. Tapi kalau ditanyakan kepada kanak-kanak, bolehnya. Mana tu dapat dia naik kapal terabang kannya, naik helikopter kannya. Jadi itulah bila kita ni membuka minda anak-anak untuk berimajinasi dan juga berinspirasi, ini akan lebih membuatkan mereka lebih orang minat dalam bidang dunia sastra ini. Baik, untuk seterusnya mungkin juga dapat dikongsikan mengenai dengan apakah kelainan pertandingan Mari Bercerita pada kali ini Puan, yang mungkin adakah akan dimasukkan unsur-unsur ataupun elemen teknologi di zaman sekarang ini? Antara kelainan pertandingan Mari Bercerita pada tahun ini ialah galakan kepada peserta untuk memanfaatkan ataupun menggunakan elemen teknologi secara kreatif bagi menyokong penyampaian cerita. Pada tahun ini cabaran utama kepada para peserta ialah cerita yang dipertandingkan hendaklah hasil karya peserta itu sendiri yang tidak pernah terbit dalam ataupun luar negeri. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi hanyalah sebagai pelengkap dan tidak mengatasi aspek utama penceritaan seperti penghayatan, penyampaian, kreativiti dan penguasaan jalan cerita. Peserta boleh menggunakan teknologi yang bersesuaian mengikut syarat pertandingan bagi menjadikan persembahan tersebut lebih menarik dan interaktif. Ya, jadi teknologi boleh digunakan tapi hanyalah sebagai pelengkap sahaja dan tidak mengatasi aspek utama penceritaan ya. Jadi kita akan beralih semula kepada Yang Mulia Puan Haja Nurida. Jadi Puan, apakah status atau perkembangan terkini bagi penyertaan pertandingan pada masa ini? Alhamdulillah setakat ini memang ada sebutan dari pihak sekolah ya. Setiap peserta dikehendaki akan menghantar video penceritaan dan skrip sebelum tarikh tutup penyertaan, iaitu 20 hari bulan Jun 2026 pada hari Sabtu. Penilaian pertandingan pada peringkat seringan itu akan diadakan pada 22 dan 23 Jun 2026 melalui video penceritaan dan skrip cerita yang diberikan oleh peserta. Jadinya penilaian akan dibuat oleh panel hakim, hakim yang kami lantik, serta undian selepas dihakimkan, dan akan dibukakan undian kepada orang ramai dengan jumlah likes di akaun rasmi YouTube Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya undian tersebut akan dibuka pada orang ramai selama 6 hari. 6 hari bermula pada 25 hingga 30 Jun 2026 ini. Alhamdulillah, jadi sambutannya sangat menggalakkan ni Puan ya. Jadi akan diadakan saringan terlebih dahulu di mana para peserta akan menghantar video mereka dan akan disaring terlebih dahulu pada 22 dan 23 Jun. Dan seterusnya akan dimuat naik di akaun rasmi YouTube Dewan Bahasa Pustaka, dan kita bolehlah mengundi bermula 25 hingga 30 Jun 2026. Baik. Seterusnya. Baik, penancah mungkin dapat juga dikongsikan mengenai dengan peserta. Siapa di antara mereka yang telah pun mengambil bahagian untuk tahun ini? Okey, pada tahun ini seperti tahun-tahun yang sudah, memang pertandingan Mari Bercerita ini terbuka kepada semua kanak-kanak yang berumur 8 hingga 11 tahun saja.
dan terdiri daripada selalunya murid-murid sekolah rendah, kerajaan dan bukan kerajaan, murid-murid sekolah agama kerajaan dan sekolah Arab dan persendirian di seluruh negara, dibukakan di seluruh negara. Setiap sekolah boleh menghantar sehingga 10 penyertaan yang terbaik bagi setiap kategori yang dipertandingkan, dan peserta hanya boleh memilih satu kategori sahaja. Setiap peserta tu satu saja, tidak boleh dua. Iaitu kategori A, di mana itu bercerita dalam bahasa Melayu, dan kategori B bercerita dalam bahasa Inggeris. Baik, dan seterusnya ni kita akan mulai bersama dengan Puan Suziana. Jadi mungkin boleh kuterangkan ni Puan mengenai dengan format yang ditetapkan dalam pertandingan ini. Format yang ditetapkan dalam pertandingan ini ialah pemilihan akan dilaksanakan melalui peringkat saringan dan seterusnya peringkat akhir. Setiap peserta yang bertanding hendaklah menyampaikan cerita dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Inggeris dalam tempoh 5 hingga ke 7 minit sahaja. Penghakiman akan dinilai dari sudut cerita, iaitu imajinasi atau kreativiti, dari sudut penyampaian dan juga sudut bahasa. Peringkat saringan akan diadakan melalui kiriman video seperti mana yang diterangkan oleh Puan Hajah tadi. Durasi video hendaklah tidak melebihi daripada tempoh 7 minit. Kalau 7 minit satu saat bagaimana? Kena potong markah. Jadi berhati-hati ketika membuat kiriman video berkenaan, tidak ada kompromi ni. Perlu adil ya. Tidak melebihi tempoh 7 minit. Baik, pertandingan Mari Bercerita ini difahamkan Puan dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu peringkat persaringan dan juga peringkat akhir. Jadi mungkin dapat Puan terangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan peringkat berkenaan. Bagi peringkat saringan, penilaian akan dibuat melalui video yang dihasilkan oleh peserta yang telah mendaftar. Pertandingan akan dinilai oleh hakim yang dilantik dan penilaian penggunaan media sosial melalui jumlah likes pada video berkenaan seperti mana yang Puan Najah terangkan tadi. Peserta yang menepati syarat pertandingan dan mendapat markah tertinggi di 2 kategori semasa peringkat saringan akan layak marah ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat akhir. Manakala peringkat akhir akan mengumpul semua pemenang daripada peringkat saringan berkenaan untuk bertanding ke pentas bagi menyampaikan cerita secara langsung. Jadi peringkat akhir akan mereka bercerita secara langsung ya di depan audiens. Baik ya. Jadi kita akan beralih bersama dengan Puan Hajah ya. Jadi Puan, berapa orang peserta yang akan terpilih di peringkat akhir nanti Puan? Untuk peringkat akhir nanti hanya 8 orang peserta yang bertanding, iaitu 4 bagi kategori A dan 4 bagi kategori B. Tarikh pertandingan peringkat akhir itu insya-Allah akan diadakan pada hari Selasa 21 Julai 2026 di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Berakas. Ya, kita percaya saja nanti akan ada pesta buku. Di sana nanti akan diadakan. Jadi sambil-sambil atau kita boleh melihat buku. Mungkin ada ini akan orang menimbulkan idea baru kepada anak-anak kita ni ya. Baik, jika sekiranya ada tips ni bagi peserta-peserta dapat dikongsikan ni Puan untuk mereka dapat orang kita ni bersedia dalam membuat penceritaan nanti. Pasal peraduan Mari Bercerita ni lama sudah diadakan. Jadinya di sana kami ada melihatlah penilaian. Kadang-kadang kanak-kanak ni ia macam kaku. Mungkin menghafal Puan. Dulu kan secara langsung bercerita dari buku yang dibacanya, jadi menghafal. Jadi kadang-kadang kanak-kanak tu teranti kan. Jadinya nulah mungkin juga masa tu idea-idea kurang daripada apa namanya ni pihak ibu bapa dan juga guru, pengawas guru. Betul. Jadinya antara tips yang boleh saya kongsikan pada peserta, peserta ni mesti memahami jalan cerita dan mesej yang ingin disampaikan, menggunakan intonasi suara yang pelbagai mengikut watak dan situasi, menampilkan ekspresi muka dan bahasa badan yang sesuai bagi menghidupkan cerita yang disampaikan, dan berlatih, diharap sentiasa berlatih secara konsisten untuk meningkatkan keyakinan diri peserta dan kelancaran apabila menyampaikan cerita.
menggunakan alat bantu atau elemen kreatif ataupun props yang relevan tanpa mengganggu fokus terhadap cerita. Dan juga mengekalkan hubungan mata dengan penonton bagi menarik perhatian mereka. Jadi ada di sana hubungan bersama penonton. Ya, bersama penonton. Dan akhir sekali menyampaikan cerita dengan penuh penghayatan agar mesej dapat dirasai dan dipahami oleh audiens. Yang paling penting peserta hendaklah menjadi diri sendiri, yakin dan menikmati proses bercerita dengan penceritaan yang disampaikan dengan ikhlas dan bersemangat akan lebih mudah menyentuh hati pendengar. Ya, alhamdulillah ya. Jadi menarik Intan ni sebenarnya. Ini sedikit ada pengungsian lah ni Puan. Kalau saya sendiri dulu saya gemar untuk berada di atas pembatasan ni. Sampaikan orang ikut pertandingan Mari Bercerita tapi orang rumah dah tahu. Dalam bilik saja ni orang praktis, berlatih. Tapi bila sudah berada di atas pentas kaku. Itulah ya. Perlu ada kita berlatih keberanian dan juga perlu kita ni merasai sendiri suasana berkenaan semasa berlatih tersebut. Jadi kita ucapkan semoga adik-adik kita ni akan terus jauh maju jaya dan juga berani untuk menyampaikan mesej dan juga cerita berkenaan. Ya, alhamdulillah. Dan Muammar, kita telah berada di penghujung wawancara. Jadi kita akan beri ruang kepada Puan Suziana. Mungkin boleh kongsikan apakah saranan ataupun harapan dari pihak penganjur. Silakan. Okay, terima kasih. Saranan kami di Perpustakaan Dewan Bahasa Pustaka, Kementerian Kebudayaan Badan dan Sukan, agar semua sekolah-sekolah kerajaan atau swasta, sekolah Arab serta persendirian di negara ini untuk sama-sama menonton dan memberi sokongan video peringkat saringan nanti yang akan dimaklumkan di media sosial kami, iaitu di Instagram PDBP Brunei. Bagi adik-adik atau murid-murid yang belum pernah menyertai pertandingan Mari Bercerita, bolehlah melihat video tersebut sebagai persediaan ataupun menyuntik minat mereka untuk tahun akan datang, dan diharapkan agar dapat berani tampil kerana inilah peluang mereka untuk menunjukkan bakat dan kreativiti dalam menyampaikan cerita di hadapan kawan-kawan dan juga khalayak ramai. Untuk makluman jua, bagi sebarang pertanyaan lanjut dan maklum balas mengenai pertandingan ini, peserta ataupun guru pengawas bolehlah menghubungi kami melalui talian hotline perpustakaan di 82668880 ataupun menghubungi terus di talian 2391657 atau menghantar mesej DM ke Instagram kami di pdpp.brunei. Untuk membuat undian nanti dan ingin melihat pertandingan Mari Bercerita tahun sebelumnya serta perkembangan kegiatan yang diungkayahkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa Pustaka, orang ramai bolehlah melayari saluran rasmi YouTube kami, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Ya, alhamdulillah. Jadi kepada Auda kepada anak-anak yang ingin mengikuti bersama pertandingan Mari Bercerita ini, tarikh tutupnya adalah 20 hari bulan Jun 2026. Jadi masih sempat lagi untuk adik-adik ataupun anak-anak yang mengikuti pertandingan Mari Bercerita ini. Apapun ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nurida binti Haji Ibrahim, iaitu Setiausaha Pertandingan Mari Bercerita. Terima kasih Puan. Dan juga bersama dengan Puan Suziana binti Mos alias Mustafa, iaitu penolong setiausaha pertandingan Mari Bercerita. Terima kasih Puan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.